A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kemarin kita dah masuk ke usul tafsir yang ketiga. Yang ni dua usul tafsir sudah kita bahaskan. Itu yang usul yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan hadis yang sahih. Dan yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan asar sahabat. Jadi sepatutnya hari ini tajuk kita adalah tafsir Al-Quran dengan asar sahabat, ataupun juga dikategorikan sebagai tafsir ma'thur, tafsir yang ada asar dia, yang ada sumber otentik yang sampai kepada generasi sahabat ataupun kepada Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya tahun-tahun yang lepas dah buat dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk slide gini ni. Cuma awal-awal dia kena buat balik ya. Jadi ada pandangan juga lah daripada peserta kita, daripada Tuan Haji, untuk kita buat dalam bentuk poin-poin yang ringkas untuk kita kongsikan sebagai fokus kepada kelas lah, nota suku kan. Nota suku kau ni kita boleh tengok ni, dan boleh juga sebagai poin-poin yang boleh kita imbas sekali lalu pada pandangan kita yang boleh ni. Cuma pada peringkat pembangunan lagi baru nak start nak buat cuma dah buat sikit-sikit. Tak apalah, hari ni kita masuk ke usul ketiga, tafsir Al-Quran bi athar sahabah. Cuma sebelum kita masuk ke usul yang ketiga, suka anda nak perbetulkan sedikit fakta semalam yang anda sebut bahawa ayat tentang perempuan-perempuan yang diharamkan untuk kita kahwin ni kan, hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum dan seterusnya. Anda ada sebut semalam bahawa itulah kita kata kategori-kategori perempuan yang tidak boleh dikahwini dengan maksud anda bahawa sudah lengkap sempurnanya. Padahal ada lagi sebenarnya iaitu ibu saudara kepada isteri. Tak ada dalam ayat tu. Ada ibu saudara kamu kan, hurmat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum, itu merujuk kepada suami. Merujuk kepada suami. Dan dalam ayat tersebut tidak ada haramnya mengahwini ibu saudara isteri, ataupun ketika isteri, maksudnya kamu bermadu antara isteri dengan ibu saudara dia, ataupun mak saudara dengan anak saudara lah. Ini tidak disebut di dalam ayat ini, tetapi dalam hadis ada disebut. Maksudnya ia juga diharamkan. Kalau ada Quran aw antajmu bainal ukhtain, ini dalam hadis ada larangan bahawa wa antajma, bahawa kamu nikah sekali di antara isteri kamu dengan mak saudara ataupun mak saudara. Mak saudara ni ada dua lah dalam bahasa Arab, ammah dan khalah. Mak saudara sebelah ayah dan mak saudara sebelah mak. Okey. Jadi hal ni tak termasuk tak ada dalam ni, tapi ada disebut di dalam hadis. Jadi maksudnya ada satu kategori yang tidak disebut dalam Al-Quran tetapi ditafsirkan oleh hadis. Iaitu Nabi kata la tajma' baina imra'atin wa ammiha wa ammatiha ataupun wa khalatiha. Jangan kamu gabungkan, jangan kamu letakkan, jangan kamu madukan antara seorang isteri, seorang wanita ataupun isteri lah dengan ibu saudaranya, sama ada sebelah lelaki ataupun sebelah
sebelum mak dia ataupun sebelum ayah dia. Ya. Sebab Nabi kata in fa'altum qata'tum arhamkum. Kalau kamu lakukan juga kamu boleh menyebabkan terputusnya silaturahim. Sebab ialah madu ni kan. Madu ni dia jarang yang boleh duduk molek. Jadi kalau kita gabungkan, kalau kita madukan antara anak beranak, dia boleh jadi bala lah. Tak? Wa antajma'u bainal ukhtain, itu antara dua beradik. Jadi ini ayat ini tak ada tu, tapi dalam hadis ada. Dalam hadis ada, ya. La tajma' baina imra'atin wa ammatiha ataupun khalatiha. Okey. Jadi pentingnya juga hadis, kita tengok dia mentafsirkan Al-Quran. Tapi ke mana-mana pun, kenapa Al-Quran tersebut? Kenapa Al-Quran tidak memasukkan mak saudara sini? Walhal kita kata ia juga haram. Adakah Quran tertinggal? Mungkinlah kalau kita tengok daripada satu sudut. Kalau orang nak tengok sudut kekurangan Al-Quran, ini kurang Al-Quran ni kan. Tak sebut sepatutnya dia kenapa ditinggalkan. Tak panjang pun ayat dia. Ada sikit je. Sekarang ayat tu panjang, boleh masuk sikit, kenapa ditinggalkan? Sebenarnya kalau perhati juga seni Quran ni Quran dan juga tafsiran hadis kepada ataupun larangan hadis tentang jangan kahwin ni mak saudara dengan anak saudara sekaligus. Sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran sendiri. Ayat tu sendiri sebenarnya. Tak? Contohnya kita kata ummahatun nisaikum wa ummahatun nisaikum ada. Ummahatun nisaikum maksudnya ibu mertua kamu. Jangan kahwini ibu mertua kamu. Tapi tak sebut mak saudara. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahawa al-ammah al-khalah bimanzilatil mak saudara sebelah ibu saudara, ibu saudara sebelah ibu adalah bimanzilatil dia setara, sama dengan ibu kamu. Jadi ummahatukum sudah termasuk ummahatun nisaikum, sebenarnya sudah ada dalam itu, termasuk ibu-ibu saudara kamu. Tapi ke mana-mana pun bahawa tafsiran hadis yang sahih tidak boleh ditinggalkanlah dalam mentafsirkan Al-Quran. Baik. Seterusnya ini kita masuk ke tafsir Al-Quran di athar sahabat. Ini usul yang ketiga. Tafsir Al-Quran di athar sahabat, dengan maksud tafsir Al-Quran dengan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Usul ketiga ini adalah usul yang tidak kurang pentingnya juga. Dan kalau kita tengok sebenarnya siapa sahabat, untuk kita pergi ke usul ni kita kena tahu siapa itu sahabat. Daripada satu sudut yang lain kita tengok bahawa sahabat ini adalah karya agung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni anak buah Nabi, anak putih Nabi bentuk dengan tangan Nabi sendiri ni, sahabat radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Nabi puas hati ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi boleh pejam mata, puas hati tinggal ke generasi yang dia kutip daripada tempat yang ataupun zaman yang sangat-sangat keras, zaman jahiliah, tapi Nabi bentuk menjadi orang yang boleh menguasai Rom dan Farsis. Lepas itu walhal sebelum itu dilihat sebelah mata, ini karya agung Nabi SAW. Nabi wafat dalam keadaan Nabi puas hati. Dan Al-Quran juga telah memberi satu title yang menunjukkan Allah juga berpuas hati dengan mereka, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu adalah sahabat, orang yang ambil direct dengan Nabi, orang yang dibentuk di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kena ingat juga, sahabat juga adalah benteng terakhir untuk orang yang nak memusnahkan Islam. Kita kena tahu kedudukan para sahabat. Sebab orang yang nak rosakkan Islam, dia tak boleh merosak melalui yang pertama tadi, Al-Quran. Usul yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran. Quran tidak boleh, Allah dah cabar daripada dulu. Tak boleh. Tidak akan ada orang mampu untuk mencabar walaupun satu ayat Al-Quran.
Nabi SAW kedudukan juga tidak boleh disyabar. Dan tak ada orang nak berani nak kosek Nabi. Tak. Sekarang ni kalau tengok kita punya gabah, kita punya kecemburuan kita ataupun rasa sayang kita pada Nabi SAW, berlaku orang nak hina Nabi ke, walaupun mungkin dengan kata-kata yang kecil pun kita boleh bangkit kan. Payah untuk nak menyerang Islam melalui Al-Quran ataupun melalui Nabi SAW bukan satu benda yang mudah, sukar. Dan benteng yang mudah, yang mereka rasa mudah untuk merosakkan Islam melalui sahabat lah. Melalui sahabat. Berapa banyak kritikan-kritikan yang dilemparkan kepada sahabat, asalnya mula-mula melalui sahabat-sahabat yang kecil, sahabat-sahabat yang tidak utama, tapi lama kelamaan bila diterima bahawa sahabat-sahabat besar juga terheret sama dalam fitnah. Lagi kita nak musuh untuk merebahkan tugu Islam melalui sahabat. Jadi sahabat ada satu institusi yang perlu sangat kita faham dan kita jaga. Kita tak boleh tengok sebelah mata. Jangan kita anggap bahawa kita hanya sayang Allah dan sayang Rasul. Sayang Allah, sayang Rasul saja, tidak pada sahabat. Sebenarnya kalau kita tidak sayang pada sahabat, kita juga sebenarnya tak sayang pada Rasul. Dan memang terbukti bahawa musuh cuba untuk merosakkan Islam melalui pintu sahabat. Walaupun mula mungkin kita pakai awal bukan semua sahabat, tapi lama-lama semua sahabat. Sebab semua berkait sebenarnya, semua berkait. Mungkin apa yang ke awal kita tengok mereka hanya menghentam Sayyidina Muawiyah. Berapa ramai orang kita boleh terima bahawa Muawiyah ni jahat. Dulu ramai orang kata Muawiyah jahat. Sekarang ni beza sikit bila ilmu sudah kita kita perbetulkan kesalahan tersebut. Zaman dulu mana ada orang nama Muawiyah. Sekarang ni ada ramai ada tak Ustaz Muawiyah, kita pun nama Muawiyah. Zaman dulu sebab orang nama orang jahat. Pernah juga orang kata apa nama Muawiyah, nama orang jahat kata. Dan macam mana Sayyidina Muawiyah dijahatkan, dikatakan jahat? Dia tidak direct menyerang Sayyidina Muawiyah. Dia serang Yazid dulu. Dia serang Hindun dulu, dia serang Abu Sufyan dulu. Untuk mengheret Sayyidina Muawiyah. Dan apabila sudah berjaya Sayyidina Muawiyah diheret sama, tidak Sayyidina Muawiyah saja, digeret kepada Sayyidina Umar, ke Sayyidina Abu Bakar, kepada Aisyah dan Hafsah dan seterusnya. Sahabatlah kepada Nabi sendiri SAW. Jadi sahabat adalah satu benteng yang wajib kita pertahankan. Okey, jadi yang ketiga, tafsir Al-Quran di athar sahabah. Tafsir Quran dengan pendapat sahabat ini juga adalah satu usul yang sangat besar, bahawa kita kena tengok juga tafsiran ini melalui pintu sahabat juga. Apabila kita tidak temuinya di dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis, kena tengok sahabat, kena tengok para sahabat. Baik, kenapa ataupun khusus ini dikata khususnya Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, yakni Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Dua orang ni khusus. Dua orang saja ke tak ramai juga. Tapi secara khususnya bukan semua, sebab kalau kita tengok dari sudut mana-mana pun lah, hadis ke tafsir ke, sahabat ni ramai. Bukan semua sahabat yang alim, bukan semua sahabat menjadi guru, bukan semua sahabat mentafsir. Tak, malah sahabat-sahabat lain tak berani. Contoh dalam periwayatan hadis, berapa ramai tabi'in yang cari sahabat, dia kata apa cari aku nu, cari nu, dia tunjuk pada sahabat-sahabat yang lain, tak berani. Mereka takut, sangat-sangat takut untuk mengungkapkan ataupun menyebut kata-kata Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW pun ada dalam kita belajar usul hadis adalah larangan-larangan daripada kita menyebut sesuatu yang Nabi tak sebut. Antaranya ancaman yang paling besar yang diriwayatkan oleh 70 orang sahabat, iaitu man kataba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini menjadi ketakutan kepada para sahabat untuk mentafsirkan hadis. Jadi bukan semua sahabat menjadi meriwayatkan hadis lah. Bukan semua sahabat menjadi perawi, bukan semua sahabat menjadi mufassir. Bukan semua sahabat. Ada sahabat-sahabat yang mungkin tahu hadis sikit, hanya beberapa hadis yang dia tahu. Ada sahabat yang cukup
banyak hadisnya beza lah. Jadi sebab kita lah, sebab kita tak serupa orang. An-nas ma'adin kan, nas ma'adin ke ma'adin al-dhahab wal fiddah, serupa. Kita ni kita punya bakat berbeza. An-nas, manusia ni dia seperti logam. Ada logam yang mahal, ada logam yang murah, ada logam yang kualiti. Jadi serupa. Sahabat pun begitu juga. Jadi di segi pentafsiran, sahabat yang hebat dalam mentafsir ataupun yang dijadikan rujukan dalam mentafsir adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas lah. Kenapa mereka berdua ni, antaranya Abdullah bin Mas'ud ni dia orang lama. Abdullah bin Mas'ud ni katanya dalam setengah riwayat orang yang ke-6 masuk Islam. Maksudnya lebih kurang dengan Sayyidina Osman, Sayyidina Abu Bakar lepas tu je berkali kan. Sebab orang paling awal daripada zaman Mekah lagi lah. Kalau orang yang kena, lepas tu dia duduk dengan Nabi, dia berkhidmat dengan Nabi SAW. Dia pernah dipanggil orang selipar dak, sahibun na'lain, sahibul wisadah, hak jaga selipar, hak jaga toto, jaga tempat tidur Nabi SAW. Dia berkhidmat dengan Nabi SAW lama dan dia mengambil peluang itu untuk bertanya. Dia nanya sama Nabi SAW. Sehingga dia kata, aku tahu setiap ayat tu berkaitan dengan siapa. Aku tahu di mana dia turun dan berkaitan dengan siapa. Maksudnya sababin nuzul ayat ada dalam poket dia. Ini Ibnu Mas'ud. Dia sebab itulah dia dijadikan rujukan sebab dia banyak tahu, dan dia juga akhirnya dia duduk di Kufah ke apa kan, sebelum tu jadi guru di sana. Jadi dia adalah guru lah, tumpuan orang yang ambil ilmu dengan dia. Dan begitu juga Ibnu Abbas ni dalam bab ni orang panggil imam lah dah dalam tafsir ataupun digelar terjemahan Al-Quran. Walaupun dia ni sebenarnya kena banding dengan Abdul Mas'ud, jauh lah dari sudut umur. Dia hanya masuk Islam Nabi SAW wafat, dia belum balik, maksudnya dia budak lagi lah. Dan dia pun lewat pergi hijrah, sebabnya ayah dia Abbas dia sebenarnya pun lewat juga masuk Islam. Jadi lewat jugalah dia berhijrah, tapi oleh kerana dia ni orang yang hebat, dia sangat cerdik, budak yang sangat cerdik, dan Nabi pun tengoklah kecerdikan dia. Nabi doa kepada dia khusus, pada dia Allahumma faqih fid din wa alim ta'wil, sehingga dia menjadi terjemahan Al-Quran. Dan dia sendiri pernah mengaku bahawa dalam ayat Quran yang sebut ar-rasikhuna fil ilm, dia sendiri mengaku bahawa ana min ar-rasikhina fil ilm. Jadi orang ini Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas memang menjadi tokoh lah, dewa lah kita kata dalam pentafsiran. Cuma sebelum mentafsirkan Al-Quran dengan pendapat sahabat, step dia kena ada. Kita kena lalui step dia dulu. Yang ni tengok dalam Al-Quran dululah. Sebab tafsir yang paling baik ialah tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Selaku kita kata tuai sendiri, tak tuai yang bercakap tu sendiri, maka tengok dulu tafsiran. Kalau ada ayat yang ditafsirkan oleh ayat yang lain, maka itu yang pertama lah. Yang kedua dengan hadis. Bagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW memang ditugaskan untuk menjelaskan, ditubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Dan kalau tak ada dalam hadis, barulah tengok kepada pendapat para sahabat, ataupun tafsiran para sahabat. Dan sebagaimana kita lihat tadi, bukan semua sahabat itu mengeluarkan pendapat dia. Bukan semua sahabat tu ada dia punya madrasah, ada dia punya aliran ataupun anak-anak murid dia, bukan. Orang-orang tertentu saja di kalangan sahabat. Kalau ke dalam hadis, perawi-perawinya kita tengok dalam 8 orang 10 orang tu yang banyak hadis, kan bukan semua orang pun. Jadi pentafsir ni pun sama jugalah. Asar sahabat diguna pakai dalam tafsir Al-Quran adalah kerana kenapa asar sahabat kita pakai atau menduduki tempat yang tinggi juga dalam pentafsiran Al-Quran selepas Al-Hadis. Maknanya selepas Rasulullah SAW, manusia ataupun generasi yang pertama mentafsirkan Al-Quran adalah sahabat lah. Kenapa kita letak dia tinggi?
Kenapa kita letak tinggi dia sebagai pegangan dalam menafsirkan Al-Quran? Yang pertama, sebab bahasa mereka, bahasa ibunda mereka, bahasa mereka adalah bahasa Al-Quran. Dan zaman turunnya Al-Quran pada zaman mereka merujuk kepada kemuncak ketinggian bahasa tersebut adalah pada zaman mereka. Mereka hidup di zaman bahasa Arab tengah kemuncak. Kemuncak bahasa Arab adalah pada zaman Nabi SAW. Sangat tinggi bahasa Arab. Bukan setakat Al-Quran ni tinggi, kita tengok Quran hadis tinggi lah kita kata syair-syair Arab pada masa itu pun sampai sekarang ni orang masih kaji dan orang letak sebagai sumber tertinggi dalam ketinggian bahasa. Contohnya As-Sab'ul Mu'allaqat, 7 syair yang digantung di kita kata di kelambu Kaabah adalah kata-kata yang sangat tinggi seni dia tu. Sama ada seni luruh, tata bahasa ke, ataupun seni lain, seni bayan ke, seni tasbih ke, sangat-sangat tinggi. Dan ketinggian itu sebab tu Al-Quran tu sebagai mukjizat lawa itu sebab masa tu dia tengah tinggi. Masa tu bahasa dia tengah tinggi. Turun ada lagi lebih tinggi. Bukan setakat lebih tinggi, lebih jauh lebih hebat meninggalkan mereka. Sebab itulah Al-Quran dipanggil mukjizat. Dan sekarang ni kalau kita baca hadis, kita baca kalau hadis kata-kata Rasulullah lah kan, kata Rasulullah ni kita kata yalah sebab Rasulullah ni guru kepada Al-Quran. Tinggi Al-Quran tinggi juga bahasa Rasulullah. Sebab tu air bahasa Rasulullah sangat tinggi. Nahwu Rasulullah pun sangat tinggi. Dan digelar Nabi sendiri kata ana afsahul Arab, aku adalah Arab yang paling fasih. Memang pun tinggi. Dan kita baca, dengar hadis orang baca, kita bahasa tu kita dengar, kita tak rasa canggung, tak rasa gapo kan. Kita tak rasa macam canggung ataupun sebab bahasa tinggi. Tapi kalau hadis-hadis yang palsu, hadis maudhu', kadang-kadang air bahasa dia tu kurang, sehingga ulama ataupun kita kata ulama-ulama hadis yang berkecimpung lama dalam bidang hadis, kadang-kadang dia nak menjatuhkan ataupun dia nak mengatakan hadis itu palsu. Kadang-kadang dia tengok ayat je, dia dah tahu dah ini bukan kata-kata Rasulullah ni. Ini bukan air bahasa Rasulullah, tak tinggi ni bahasa rendah kan. Jadi dia tahu tingginya kata-kata Rasulullah. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW asal Arab dan dia guru Al-Quran. Quran turun melalui dia. Tak apalah dia tu, orang lain. Kita tengok Ibnu Mas'ud tadi. Ibnu Mas'ud sendiri berapa banyak kata-kata Ibnu Mas'ud dianggap sebagai hadis, terkeliru sebagai hadis. Sebab kata-kata Ibnu Mas'ud pun sedap. Air bahasanya serupa dengan air bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita baca sirah ke apa kita tak lama kan, kita rasa bahasa dia tu, cara penceritaan dia, kita rasa kita boleh serap hadam dengan sedap gaya bahasa dia. Tapi kalau bahasa Melayu, kita baca novel bahasa Melayu tahun-tahun 70 tak apalah, kita kata tahun-tahun 50 ada itanda iteling apa tu, kita rasa lain dah. Kita rasa lain dah bahasa-bahasa lama. Tu baru tahun 50 apa ni, novel tahun 50 kalau batu bersurat, tak bahasa dia pun kita tak lini dah juga kan. Tapi bahasa Al-Quran kita tak rasa macam out of date. Okay, kita tak rasa macam bahasa lama, bahasa purba. Kita tak rasa macam bahasa ni bahasa klasik yang ketinggalan. Tingginya bahasa Al-Quran, bahasa Nabi dan bahasa orang dalam itu. Ataupun kalau kita tengok hadis tentang hadis tentang Abu Sufyan, dia pergi cuba memburuk-burukkan wakil-wakil Nabi SAW di Rom kan. Kita tengok dialog di antara Kaisar Rom, Hercules dengan Abu Sufyan. Tengok dalam hadis panjang dalam Bukhari. Cuba tengok bahasa mereka gunakan. Cuba tengok bandingkan dengan cerita-cerita Hercules Hollywood buat. Jauh sangat beza. Kalau kita tengok dialog tu menunjukkan bahawa Hercules orang yang bijak, orang yang cerdik. Memang pun dia orang yang bijak, orang yang cerdik. Siapa Abu Sufyan tadi buat apa? Abu Sufyan bukannya bukan orang tak cerdik. Oh cerdik dah tu.
Quraisy atau orang cerdik dah tu. Orang bisa dah petah kata-kata. Tapi tak lagi dengan cerdiknya, hebatnya kata-kata daripada sang kaisar. Dan dia juga menerima sebenarnya dalam hadis kan. Sebab ada keliru, ada kata dia Islam kata, tapi naknya dia terima. Dia terima Nabi itu adalah Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia orang berilmu. Dialog dia apa kita terpati orang yang berilmu. Tapi kalau kita tengok cerita Hollywood ataupun cerita-cerita ni tentang Hercules, dia gambarkan bukannya orang cerdik, orang gagah. Orang yang gagah, Atlas tu boleh akak. Ada cerita-cerita yang mengarut gitu kan, jauhnya. Jadi kenapa sahabat ini kita letak dia sebagai pentafsir Al-Quran ketika kita tak jumpa dalam Al-Quran sendiri ataupun Al-Hadis. Sahabat, pertama, sahabat itu bahasa dia adalah bahasa Al-Quran juga. Dia duduk zaman kemuncak dia. Dan bahasa ni sangat tinggi. Kita ada usul, bab bahasa ni akan ada usul dia. Usul sebab Quran ni memang dengan bahasa. Kalau fail memahami bahasa, tak boleh tafsir Al-Quran. Kalau fail tentang grammar ataupun sebasic grammar, apa lagi ilmu-ilmu balaghah ke apa, memang kita tak boleh tafsir Al-Quran ataupun tak boleh berpegang ke orang yang tak faham dengan usul ni. Baik, yang kedua, mereka mengetahui dan memahami asbabun nuzul. Sama macam Ibnu Mas'ud tadi. Dia kata aku tahu setiap orang yang ayat Quran tu tentang dia dan di mana ayat itu turun. Tanya Nabi SAW. Dia faham sangat asbabun nuzul tu, dia faham sangat. Kan? Jadi dia tahu ayat tu sebenar untuk apa. Walaupun sebenarnya asbabun nuzul ni dia bukanlah sebagai usul utama dalam kita memahami Al-Quran. Kan? Nanti kita masuk bab dia lah. Bab yang ketiga, mereka mempelajari makna-makna Al-Quran dengan Rasulullah SAW sendiri. Jadi mereka belajar direct dengan Nabi. Apa yang tak faham mereka tanya dengan Nabi SAW. Ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang mereka tak tahu, Nabi lebih tahu. Kan? Ada Nabi menceritakan contoh sikin. Abu Hurairah tak pernah tahu perkataan sikin, sebenarnya dipanggil lain. Ataupun ada istilah-istilah yang mungkin sahabat tak tahu. Khurafat, Aisyah tak tahu. Rasulullah tanya, tahu tak apa khurafat tu? Rasulullah, oh ya. Jadi mereka adalah generasi yang direct menerima ajaran daripada Nabi SAW, mengetahui makna-makna Al-Quran daripada Nabi SAW. Mereka lebih mengetahui. Generasi yang lebih mengetahui Al-Quran lah sahabat lah. Yang ketiga, yang keempat, mereka sangat cermat dalam mentafsir Al-Quran. Mereka ini orang yang menerima langsung, menadak langsung Al-Quran. Mereka sangat cermat. Mungkin kita mari pakai ngaji tu sebab kita dah ada stokor tak. Zaman mereka tu dari tanzil Quran tu turun sikit-sikit berkaitan dengan kawan ni, situ sini, asbabun nuzul dia. Jadi mereka tahu. Dan cara mereka belajar pun sebagaimana dalam hadis, mereka mengatakan bahawa kami tidak akan melangkau 10 ayat yang kedua sebelum kami menghafal dan mengamal 10 ayat yang pertama. 10 ayat, ingat 10 ayat hafal, barulah ke ayat yang lain. Jadi pengamalan tu mereka serap, mereka hadam terus. Perbezaan pendapat dalam mentafsir suatu ayat di kalangan sahabat biasanya hanya berlaku pada lafaz sahaja, jarang sekali pada maknanya. Baik, kalau adalah berlaku perbezaan pendapat hanya lafzi saja. Jadi lafzi tak ada masalah. Bukan pada makna. Kadang-kadang lafaz kita menggunakan lafaz yang macam hadis lah. Hadis riwayat bil makna. Kan? Maknanya sama, mungkin kata-katanya berbeza. Tak? Kita bertolak sebelum asar. Ataupun orang itu kata, A kata kita bertolak sebelum asar, B kata kita bertolak selepas zuhur. Bunyi lain, lebih kurang ya. Kan? Itu dipanggil bil makna. Lafaznya berbeza, ikhtilaf al-lafz, ikhtilaf al-alfaz, tetapi maknanya tak berbeza. Siapa simpang tu jangan ke kiri, A kata. B kata sampai simpang awak ke kanan. Beza, nampak tu jauh sangat. Beza, jangan ke kiri dan awak ke kanan. Maknanya sama saja. Maknanya sama saja, satu direction saja. Jadi perbezaan kalau ada pun di kalangan para sahabat, perbezaan dari segi bentuk lafaz saja. Kalau ada makna mungkin sangat-sangat jarang lah. Okay. Yang kelima, jalan penyelesaian kepada perselisihan pendapat di kalangan sahabat dalam tafsir adalah terang, telus dan jelas. Jadi
katalah ada beza ke apa, cara nak rungkaikan sangat mudah. Iaitu pendapat yang lebih dekat, yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan lebih sahih daripada sudut riwayat dia, maka itu kita pegang. Itu kita tarjihkan. Okey. Kita tak ada apa panggil ta'assub dengan mana-mana aliran ke apa dah. Sampai sahabat ni kan kita pandang itu satu-satu ni. Kalau zaman sekarang ni mungkinlah tu pegang dengan aliran tu, ni aliran ni guru. Jadi payah sikit. Payah nak mengalah lah. Ada. Okay. Yang keenam, ijma' mereka merupakan hujjah dalam syariat. Kalau ijma' sahabat ini merupakan hujjah. Ijma' ni satu benda yang sangat kuat. Setengah ulama kata lebih kuat daripada hadis. Sebab apa? Sebab ijma' ni benda yang kita tak boleh langgar. Bila berlaku ijma', satu benda yang tidak boleh dilanggar. Kemak ijma' ni. Okey. Dan ijma' tu ijma' mana? Ijma' sahabah itu sudah menjadi apa panggil? Sudah menjadi ijma' pula. Sudah menjadi sepakat bahawa ijma' yang tidak ada khilaf adalah ijma' sahabat. Bukan ijma' generasi yang lain. Sebab ijma' ni pun ada yang menolak ijma'. Ada yang mengatakan ijma' ni satu benda yang boleh kita terima ke? Sebab siapa yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan ijma' tersebut? Kita kata okey, ni ijma', kita kata. Baik, macam mana kita tahu itu ijma'? Kita kata sebab tidak ada bangkangan. Tidak ada bangkangan mungkin sebab orang tak tahu. Ataupun mungkin sebab ulama-ulama mutabasir saja mungkin tengah-tengah mengkaji. Dia bukan terima pun. Cubalah kita kata dalam satu kelas dah. Dalam satu kelas kita kata okey, siapa siapa setuju angkat tangan. Okey, siapa setuju angkat tangan. Jadi ataupun kita kata okey, siapa setuju angkat. Jadi semua angkat tangan. Ataupun kita kata kalau tak setuju jangan angkat tangan. Nak kalau ada ijma' sukuti, dia panggil ijma' sukuti ya. Jadi ada tak angkat tangan, ada angkat tangan. Kita tak boleh nak nilai angkat tangan dengan tak angkat tangan tu. Sebab apa? Sebab mungkin ada separuh yang mungkin dia hanya ikut-ikut, ataupun dia tak tahu sangat, ataupun dia tak dengar ke apa permasalahan. Jadi dia tak angkat tangan sebab dia tak boleh nak rayak lagi. Mungkin dia tak faham. Jadi ada juga khilaf di antara penerimaan ijma'. Tetapi kalau ijma' itu ijma' sahabah, tak ada khilaf, semua orang terima. Sebab itulah kata-kata sahabat, pendapat sahabat adalah menjadi rujukan. Dan sebagaimana kita lihat sebenarnya bukan semua sahabat pun. Sahabat-sahabat terpilih, sahabat-sahabat yang sangat alim. Antara tokoh-tokoh penafsir Al-Quran yang terkenal di kalangan sahabat 10 orang. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ni mula zamah dengan Nabi ni. Ni orang awalin, as-sabiqin al-awwalin ya. Orang mula zamah lama dengan Nabi SAW ni. Orang tahu belakang. Kan? Nak Sayyidina Umar tu yang yalah kita tahu cerita sirah mereka ni. Lepas tu Abdullah bin Abbas, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Zubair. Ini adalah tokoh-tokoh mufassir di kalangan para sahabat. Okey. Cuma timbullah juga soalan dalam bab hadis ke ataupun bab kita tak dengar sangat Sayyidina Abu Bakar. Kita kata bukankah Sayyidina Abu Bakar ni orang yang mula-mula dengan Nabi SAW, dan dia wafat selepas wafatnya Nabi. Dia tak pernah tinggalkan Nabi. Dia adalah sahabat Nabi dalam hijrah pun dia, maksudnya dia tak pernah tinggal Nabi. Zaman Mekah, zaman Madinah sehari pun tak jadi dengan Nabi SAW. Dan dia juga adalah mertua kepada Nabi SAW. Macam mana tak ada lah mana dia punya riwayat tak ada ni. Kan? Kita baca hadis kat An Abi Hurairah radhiyallahu Abi Hurairah ada sombong-sombong dengar. Tapi tak dengar pun. Adalah sikit-sikit An Abi Bakrin Siddiq, adalah jari-jari, ataupun Umar sendiri. An Umar bin Khattab adalah, tapi tak sebanyak sahabat-sahabat yang inilah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar bin Al-As, ataupun sahabat-sahabat yang lain. Jadi ada juga simbol persoalan. Sayyidina Ali. Tu Syiah tak berhati, dia kata Sayyidina Ali ni macam mana ni orang
duduk sekali dengan Nabi daripada kecil, duduk sekali dengan Nabi dan jadi menantu Nabi. Jarang sangat kita dengar Ali bin Abi Talib. Lepas tu ada pula usul oleh orang sunnah mengatakan bahawa bila kita dengar hadis ya Ali, maka ada beberapa je yang sahih, yang lain tak sahih belaka dia kata. Jadi mana ni? Jadi ada juga kan kita dengar orang-orang yang tak puas hati. Jadi kita kena tahu sebenarnya kenapa mereka ini tidak banyak hadis ni. Bukan tidak banyak hadisnya, tapi zaman penriwayatan bukan pada zaman mereka. Zaman penriwayatan, zaman mencari hadis oleh para tabi'in berlaku bila? Zaman pencarian, sebab pencatat hadis, pengumpul hadis, orang yang merindui Rasulullah SAW ialah zaman tabi'in. Zaman yang dah lama dah lepas dengan Nabi. Yang tak ada dengan Nabi, yang berdaya dengan orang-orang. Sebab itulah mereka usaha untuk mencari sahabat-sahabat yang masih meninggal. Yang masih tinggal. Jadi cari situ, cari sini untuk kumpulkan hadis. Zaman itu tak ada dah orang lama ni. Nak Abu Bakar 2 tahun je dah lepas Nabi SAW wafat, dia 2 tahun saja, dan 2 tahun dia diisi dengan satu kesibukan yang ataupun satu tugas yang sangat ketat. Dia ambil tampuk pemerintahan ataupun khilafah tu, terus dia buat kerja dengan satu tugas yang kalau bukan dia, boleh kita kata psikologinya hancur dah Islam, hancur Madinah. Tapi dengan inisiatif yang dia buat tu, Islam tidak dapat dikalahkan oleh tentera Al-Ahzab. Baik. Jadi memang zaman dia tu zaman bukan zaman penriwayatan hadis, pencarian hadis oleh para pencatat hadis. Dan hadis pun kita sebenarnya kita sebut ni, sahabat kebanyakan dia tunjukkan mana buka kelas ni, buka madrasah ni, pergi kat Ibn Abbas lah, pergi kat ni. Jadi sahabat-sahabat juga saling menunjukkan, memberi suruh cari sahabat-sahabat perawi ni yang dia punya apa panggil hijrah dia, ataupun hijrah lah, dia punya profession dia adalah perawi. Okey. Jadi di kalangan mufassir ni 10 orang sahabat, sahabat yang kita tahu hak orang itu mulazamah dengan Nabi, dan bukan setakat mulazamah, orang yang cerdik belaka ni, orang yang bangsawan ni daripada ada Abdullah bin Abbas, walaupun kecil tapi dia orang yang ni cerdik, hebat dia, pemikiran dia daripada kecil lagi. Dan Nabi SAW doa khusus dia. Ubay bin Ka'ab ni pula orang yang orang alim masa lagi kan. Zaid bin Sabit ni pun gitu juga dengan Nabi SAW, anak Nabi lah kan ni. Pernah orang panggil Zaid bin Muhammad kan. Pernah orang panggil Zaid bin bukan itu Zaid bin Harithah. Ini Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni dia orang samping Nabi SAW juga. Orang samping Nabi SAW juga. Itu dia pensyair. Jadi orang yang syair juga orang yang jiwanya halus, dan juga orang yang cerdik juga lah kan. Jadi bukan semua sahabat. Ada sahabat yang kita kenal perai sama, nama apa? Khalid Al-Walid. Itu memang pahlawan lah tu, pahlawan. Okey, riwayat hadis tak banyak sangat. Ada. Baik, contoh tafsiran ataupun contoh tafsiran sahabat. Contoh tafsiran sahabat. Yang pertama tafsiran Ibnu Mas'ud terhadap rangkaian kata lahwal hadis. Lahwal hadis dalam ayat 6 surah Luqman. Untuk menguatkan pendapat beliau, sebanyak 3 kali diulangi kata-katanya itu. Wallahi ataupun huwa wallahi al-ghina. Huwa wallahi al-ghina. Huwa wallahi al-ghina. Dia nak kemah, dia nak ayat betul. Ni taukid dia ni. Huwa wallahi tu dah ada wallahi lagi, ada huwa depan tu lagi, dah kemah dah segi bahasa tu. Lepas tu hulai pula, takrir hulai tu nak ayatnya. Dia menekankan bahawa itulah tafsiran sebenar. Tafsiran sebenar kepada lahwal hadis, kepada lahwal hadis. Lahwal hadis ni kalau nak kira lahwa ni ke apa? Cerita-cerita yang lara gitulah. Tapi dia kata tak. Berdasarkan ayat tu, wa minan nas may yashtari lahwal hadis. Okey, wa minan nas may yashtari lahwal hadis ni ada cerita dia, dan dia tahu. Kan Ibnu Mas'ud kan dia tahu latar belakang sebab nuzul ni. Ada di kalangan manusia yang membeli lahwal hadis. Apa dia lahwal hadis tu?
Dia kata lagu. Demi Allah lagu. Sebab apa? Sebab dia tahu. Ini ceritanya zaman Mekah. Zaman Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada usaha dakwah dia, sebab konfrontasi itu banyak zaman Mekah lah. Zaman Madinah tak ada konfrontasi terhadap Nabi secara direct sebab orang munafik kan. Nabi berhadapan dengan munafik. Ini zaman Mekah. Bila Nabi cuba untuk baca Quran macam ni, mereka upah penyanyi-penyanyi buat apa kita kata, buat inilah, buat nyanyian, buat bising biar orang mari jadi nak lawan dengan Nabi SAW. Jadi wa minan nas may yashtari lawal hadis ni, apa maksud lawal hadis? Lawal hadis adalah nyanyian. Dan dalam untuk menekankan pendapat ni, manusia kata demi Allah, itu adalah nyanyian. Nyanyian. Itu pendapat ataupun lawal hadis di sini. Makna dia apa? Makna dia dalam hadis ada sebut ke pendapat, untuk tak ada tafsiran hadis dalam Quran, tak ada tafsiran. Jadi dalam pendapat sahabat, dalam kata-kata Ibnu Mas'ud bahawa lawal hadis adalah ni. Itu contoh apa panggil tafsiran Al-Quran dengan aqwal sahabah. Okey. Ataupun contoh lagi kita kata apa ni, aula mastumun nisa, aula mastumun nisa. Okey. Jadi apa ni, ayat tu sebenarnya kalau nak kira, kalau mazhab Imam Syafi'i, ayat yang menunjukkan mubtilat, apa yang membatalkan wuduk kan, membatal wuduk. Antaranya ialah aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh isteri. Anisa itu isteri, maksudnya menyentuh isteri itu batal wuduknya. Okey. Tapi di sini sebenarnya tafsiran pada aula atau mastumun nisa ini ada perbezaan antara sahabat. Aula mastumun nisa ini mengikut Ibnu Mas'ud, memang sentuh lah. Tapi mengikut Ibnu Abbas, aula mastumun nisa bukan menyentuh tetapi jima. Itu hanya kata kiasan untuk jima. Aula mastumun nisa. Jadi ini pendapat sahabat tentang tafsiran dia. Jadi apa Ibnu Abbas mengatakan aula mastumun nisa itu sebagai ini, sebab dia kata kalau kita tengok juga ada satu usul yang lain, usul lughah, bahawa la mastum itu kalau kita belajar dalam saraf, dia ada makna musyarakah. Musyarakah ni ada makna dua pihak. Maksudnya perbuatan itu ada dua pihak. Perbuatan dua pihak dalam bahasa Arab dipanggil musyarakah, dan digunakan atas wazan ni, atas acuan. Acuan ni fa'ala, qatala bermaksud perang. Kenapa qatala kita terjemah perang? Sebab qatala maksudnya saling membunuh. Saling membunuh perang lah. Kan? Syaraka, berkongsi. Berkongsi ni dua pihak. Sepihak orang tahu kongsi. Kongsi mesti dua pihak. Kan? Syawara berunding. Berunding ni dua pihak. Satu pihak orang tak panggil berunding. Kan? Jadi atas wazan musyarakah tersebut, maka la masa ini adalah mengikut Ibn Abbas, ini adalah kiasan kepada jima. Dan begitulah sokongan pendapat dia yang lain, bahawa ayat itu juga tentang berwuduk dan juga mengangkat hadas, tayamum seumpamanya, kategori-kategori membatalkan wuduk. Hak kategori hadas besar. Okay. Sebelum tu hadas kecil, hadas besar, begitu semuanya. Hujah ahadukum minal ghaib itu hadas kecil. Jadi hak ni hadas besar. Jadi sebut ada komplit. Dalam ayat tu hadas kecil ke hadas besar ke? Ini cara dia. Tak ada air, kita tayamum. Okey. Jadi itu perbezaan pendapat antara sahabat, dan pendapat mereka adalah boleh dipegang. Dia panggil tafsir ma'thur juga. Tafsir ma'thur yang kita boleh pegang lah. Okey. Baik. Sini tak boleh. Tak apalah.
Baik, seterusnya yang keempat, tafsir Al-Quran bi atharit tabi'in. Tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in pula. Tadi dengan pendapat sahabat, ini dengan pendapat tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni adalah golong anak-anak murid sahabat. Kalau sahabat adalah air tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in adalah air tangan sahabatlah. Anak-anak murid sahabat, dipanggil tabi'in. Dan Al-Quran juga menyebutkan mereka sebagai alladzina taba'uhum bi ihsanin. Ini orang yang mengikut sahabat dengan ihsan. Bila Allah muji para sahabat, Allah juga menyelit ke bawah, dan juga pengikut-pengikut sahabat. Jadi mereka adalah satu generasi yang diakui juga. Cuma ada beza sikitlah antara tabi'in dengan sahabat. Sahabat ni orang yang melihat Nabi, man ra'an Nabi, iaitu waktu dia ada kelebihan yang sangat tinggi, dan dia ada satu status dia yang sangat hebatlah, iaitu radhiyallahu anhu wa radu an. Sebab tu bila kita sebut nama sahabat, kita sebut radhiyallahu anhu wa radu an. Baik, tabi'in tabi'in tak ada ni kelebihan keutamaan tu, tak ada. Dan dari sudut riwayat pun kita juga berbeza. Sahabat dia ada dipanggil mursal sahabi. Mursal sahabi itu diterima. Sahabat ni kalau kita tak kenal nama pun tak apa. Kalau dalam cerita disebut nama ja'a rajulun, ja'a salah satu rahatin, tak apa, tak kenal nama. Sebab apa? Sebab dia satu status sahabat. Ada satu kaedah, as-sahabah kulluhum udul. Sahabat semua ada adalah dia. Adalah ni hanya ada pada para sahabat. Lepas tu tabi'in tak ada dah. Walaupun mereka juga adalah anak murid sahabat yang tinggi kedudukan mereka, tetapi mereka harus dikenali. Peribadi mereka harus dikenali. Kalau kita tak kenal, tak boleh. Tak ada dalam bentuk tak apa, tak kenal peribadi tersebut, kita boleh skip. Mursal ni maksudnya kita skip. Contohnya kita kata Wa'an Ibn Abbas tadi kan, ya, Ibn Abbas mengatakan bahawa gini-gini, padahal katalah Wa'an Ibn Abbas qala Rasulullah, dia kata Ibn Abbas mengatakan Nabi kata. Sedangkan Ibn Abbas ni tak ada sangat dengan Nabi. Mengikut riwayat ada mengatakan kalau dia dengar direct, ada 4 hadis je dia dengar sungguh daripada Nabi SAW. Kalau lain tu dia dengar orang lain. Dia dengar orang lain. Sama juga dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah katanya 4 tahun. Ada katanya tak apa, 3 tahun setengah aja dia dengan Nabi. Waktu banyak sangat dia riwayat tu. Dia kata Nabi kata, dia berlakon dengan Nabi. Dia. Tetapi tak apa, sebab dia tentu dia ambil daripada sahabat yang lain. Sama juga kan. Tapi tabi'in mungkinlah kita boleh kata okey, dia boleh dengar sahabat kot. Tak boleh. Walaupun ada kemungkinan juga bahawa dia mengambil dari tabi'in yang lain, sebab dia duduk zaman tabi'in. Kan? Sahabat ada lagi kita ramai pun masa zaman dia kita tak pastilah, kena tengok. Sebab saya tabi'in pun tengok latar belakang dia juga. Ada tabi'in yang kibar tabi'in, dia duduk zaman sahabat ramai. Kan? Ada yang tabi'in yang dia kena seorang sahabat. Hanya melihat seorang sahabat pun dia boleh kira tabi'in dah. Sebab itulah tabi'in status dia lain. Kita kena tahu, kita kena kenal peribadi dia. Nanti kena tengok ilmu rijal lah pula. Ilmu rijal. Tetapi mereka juga ada kelebihan dalam ni. Sebab Nabi SAW juga telah menyebut bahawa generasi mereka generasi terpilih jugalah. Khairukum Nabi kata Summa alladhina yalunahum tu khairul qurun qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunahum. Jadi tabi'in termasuk juga. Jadi tabi'in ni asar yang usul yang keempat itu tafsir Al-Quran bi atharit tabi'in. Yakni hal ni pun sama jugalah. Sama juga dengan sahabat. Maksudnya step kita mula-mula tengok dulu Quran tu. Tafsir, kita nak tafsir tu. Kalau tak ada dalam Al-Quran, barulah step kedua tengok dalam hadis. Kalau tak ada dalam hadis, tengok sahabat. Kalau tak ada sahabat, barulah kita pergi kepada at-tabi'in. Dan tabi'in pun sama juga dengan sahabat. Bukan semua tabi'in pun. Tabi'in lagi ramai. Dia ada tokoh-tokoh dia. Tokoh-tokoh dia. Contohnya sini tabi'in dalam bab tafsir ni hak kira muktabar ataupun yang dikira A lah, tak dikira status dia tinggi ataupun kedudukan tinggi dalam penafsiran adalah anak-anak murid Ibnu Abbas seperti Mujahid, Ikrimah, Qatadah, Hasan Basri, Ibnu Sirin dan lain-lain. Dah. Okey, mungkin ni kita boleh sambung esoklah.
tafsir yang apa ni, yang keempat ni ataupun usul yang keempat, tafsir Al-Quran bi athar tabi'in. InsyaAllah kita akan sambung esok lah insyaAllah. Jadi setakat itulah untuk hari ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.